Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Awni binti Azmi daripada unit PAI 2 pada hari ini akan membentangkan tugasan kedua persembahan saya bagi subjek PIMK 1084 Akidah Islamiah. Jadi, saya dikehendaki untuk menganalisis secara kritis dan analitik terhadap dalil-dalil nakli Al-Quran dalam menerapkan akidah serta menilai sejarah pemikiran akidah secara kritis dan analitik dengan merujuk sumber yang rajin. Jadi, mari lihat persembahan saya. Baiklah, topik yang akan kita tekankan pada hari ini ialah metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah dan yang kedua ialah sejarah pemikiran akidah. Sebelum kita mendalami dengan lebih dalam tentang metodologi Al-Quran dan sejarah pemikiran akidah ni, eloklah kita untuk mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu akidah yang benar dan bagaimana akidah yang sebenarnya bagi seorang Muslim. Jadi, akidah yang sebenarnya bagi seorang Muslim ialah akidah yang mentauhidkan Allah. Akidah yang percaya Allah itu Maha Esa. Hanya Allah sahaja Tuhan alam semesta ini. Yang kedua ialah akidah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai umat Islam, kita perlulah yakin dengan dua sumber utama kita ini dalam kehidupan kita. Yang ketiga, akidah yang berteraskan rukun iman dan rukun Islam. Yang keempat, akidah yang benar ialah akidah yang meyakini Allah dan Rasulnya. Yang kelima, akidah yang benar ialah akidah yang meyakini hari kiamat itu pasti berlaku. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, akidah yang benar ialah akidah yang mengamalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan sehariannya. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, eloklah kita masuk terus ke dalam topik pertama kita iaitu metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Okay, saya ada nyatakan 4 metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Yang pertama ialah membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga, mendedahkan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dan yang keempat, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Jadi, dalam slide-slide saya yang seterusnya, saya ada jelaskan tentang apa itu keempat-empat metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah ni. Baiklah, mari kita masuk ke poin yang pertama iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Okey, mungkin ramai yang tertanya-tanya, macam mana nak membebaskan akal daripada paksaan dan taklid? Apa itu taklid dan apa itu paksaan? Baiklah, paksaan ni ialah tindakan memaksa atau memberi tekanan yang kuat kepada seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu yang mereka mungkin tidak mahu lakukan atau tidak bersetuju untuk melakukannya. Jadi senang cerita, paksaan ni macam kita paksa orang tu untuk buat sesuatu yang mereka tak nak. Okay, taklid pula, taklid bermaksud menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya mengikut Al-Quran atau As-Sunnah Rasulullah. Okay, taklid ni pula maksud dia macam kita ambil sesuatu pendapat tu secara membuta tuli. Kita tak analisis dulu dari mana pendapat ni wujud, dari mana bukti ni ada. Kita tak analisis. Kita terima sahaja pandangan dan pendapat tersebut secara membuta tuli. Jadi, kenapa penting ke kita membebaskan akal daripada paksaan dan taklid ni? Ya, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid ni sangat penting untuk membebaskan akal kita daripada secara membuta tuli menerima pendapat orang. Dan yang kedua, bila kita bebaskan akal kita daripada paksaan dan taklid ni, kita sebagai masyarakat ni ada kebebasan untuk berfikir. Jadi kita boleh berfikir secara lebih jauh sebab lain orang, lain cara mereka berfikir. Yang ketiga, ayat Al-Quran banyak menerangkan taklid ni menghalang akal manusia dari mencari kebenaran dan kemajuan. Seperti yang saya sebut sebentar tadi, lain orang, lain cara berfikirnya.
Jadi, bila kita meletakkan paksaan dan taklid dalam akal kita, jadi kita tak bebas untuk berfikir dan menganalisis sesuatu benda tu mengikut fikiran kita. Jadi kita macam menghadkan kita punya akal daripada berfikir. Jadi sangatlah penting untuk kita membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Dalil yang boleh saya sertakan bagi topik membebaskan akal daripada paksaan dan taklid ni ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang datuk nenek kami lakukan. Patutkah mereka menurutnya walaupun datuk nenek mereka tidak memahami apa pun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah ayat 170. Jadi daripada dalil yang saya sertakan ni, kita boleh baca dan kita boleh menafsirkan bahawa Allah ni telah memerintahkan orang-orang kafir ni untuk mengikut apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu wahyu Allah lah, Al-Quran. Jadi mereka ni tak nak menerimanya sebab mereka tetap dengan pendirian mereka, iaitu ingin menurut ajaran nenek moyang. Sedangkan ajaran datuk nenek moyang mereka itu adalah daripada ajaran yang nenek moyang mereka tak faham pun apa itu agama dan tidak pula mendapat hidayah daripada Allah. Jadi ini seolah-olah mereka menghadkan akal mereka, menghadkan diri mereka daripada terima ajaran Allah. Dan ini amatlah merugikan bagi mereka kerana mereka seolah-olah menghadkan diri mereka daripada mendapat hidayah daripada Allah. Okey, seterusnya pula ialah menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Jadi, macam mana kita nak menggunakan akal kita untuk kita analisis menerusi alam-alam nyata yang terdapat di sekeliling kita? Jadi, Al-Quran mengiktiraf akal manusia sebagai jalan untuk berfikir. Al-Quran juga mengajak manusia berfikir dahulu untuk memahami konsep akidah. Al-Quran juga menerapkan akidah melalui arahan dan dorongan akal manusia untuk berfikir dan menganalisis alam nyata berbantukan anggota panca indera yang kita ada, contoh mata, mulut, hidung, tangan, kaki dan sebagainya. Dan tujuan manusia diperintahkan untuk berfikir adalah supaya manusia ni mengkaji bukti serta tanda kekuasaan Allah sekaligus membuat penilaian yang saksama antara kebenaran dan kesesatan. Jadi, macam mana kita nak gunakan akal kita untuk analisis menerusi alam nyata? Contohnya macam kalau kita lihat gunung ganang di luar sana kan, kita boleh lihat gunung ganang yang gah berdiri tu, Masya Allah, hebatnya kuasa Allah, agungnya kuasa Allah. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh metodologi yang kedua ini, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Dalil yang saya sertakan bagi menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata ni ialah daripada surah Ali Imran ayat 189 hingga 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Maksudnya, dan bagi Allah jualah kuasa pemerintah langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 190.
Jadi berdasarkan dalil yang saya sertakan ni, kita boleh lihat yang Allah ni maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Allah yang mencipta langit, Allah yang mencipta bumi, Allah juga yang mencipta pertukaran malam dan siang. Dan kalau kita lihat, tiada manusia, tiada makhluk yang dapat menandingi kekuasaan dan keagungan Allah ni. Jadi, dengan menggunakan akal ni, kita boleh berfikir dengan hanya melihat benda sekeliling kita. Contohnya, kita lihat pokok. Pokok yang menghasilkan buah. Tiada manusia yang boleh menandingi kuasa Allah yang mampu mengeluarkan buah-buah yang segar daripada pokok-pokok. Jadi bila kita lihat alam-alam nyata di sekeliling kita ni, kita boleh muhasabah diri tentang perbezaan darjat kita sebenarnya. Jadi bila kita melihat keagungan dan kebesaran Allah ni, sedikit sebanyak akan menetapkan akidah kita dan meningkatkan keimanan kita. Seterusnya, mendedahkan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilannya. Okey, jadi apa kepercayaan batil tu? Okey, akidah yang batil bererti sesuatu iktikad atau kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syariah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Contoh akidah yang batil ialah menolak keesaan dan keagungan Allah, mensyirikkan Allah dengan makhluknya, menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya dan mempunyai unsur khurafat dalam amalan. Jadi, inilah adalah contoh-contoh akidah yang batil yang sepatutnya kita jauhi. Jadi, contoh dan dalil yang saya boleh bawa bagi mendedahkan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilannya ialah sebagai contoh kepercayaan terhadap berhala. Jadi mereka ni mensyirikkan Allah dan menduakan Allah. Okay. Berdasarkan surah Al-Ankabut ayat 17, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhliquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Maksudnya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya, apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepadamu. Maka, mintalah rezeki daripada Allah dan sembahlah dia serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 17. Jadi, daripada surah Al-Ankabut ini, sudah jelas lagi nyata bahawa berhala-berhala ini adalah suatu kebohongan. Bukanlah berhala ni yang dapat memberi kita rezeki. Sebaliknya, Allah sahaja yang mampu memberi rezeki kepada kita. Dan Allah sahajalah yang berhak disembah. Berhala-berhala yang disembah oleh agama lain itu hanyalah berbentuk syirik kepada Allah dan itu adalah satu kepercayaan yang batil. Dan berhala-berhala itu juga tidak membawa manfaat apa-apa pun kepada diri. Sebaliknya, Allah lah yang maha mengkurniakan segala sesuatu kepada diri kita. Jadi, renung-renungkanlah kenapa kita nak percaya terhadap berhala sedangkan yang memberi kepada kita rezeki dan yang Maha Esa adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Seterusnya, metodologi yang keempat ialah mendedahkan kepercayaan benar dan isbatkan kebenarannya. Jadi, pada metodologi ini, kita nak mendedahkan apa itu kepercayaan yang benar dan isbat kebenarannya. Jadi, di sini saya bawa daripada surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Jadi daripada dalil pertama ni, kita boleh lihat yang Allah ini Maha Esa. Allah juga menjadi tumpuan sekalian umat
untuk tempat untuk kita memohon sebarang permohonan. Dan Allah ni juga tidak beranak dan juga tidak diberanakkan dan tidak beranak. Dan yang keempat, tiada sesiapa pun yang serupa dengan Allah. Jadi Allah itu tunggal, Allah itu Maha Esa. Jadi jom kita tengok apa dalil yang mengisbatkan kebenarannya. Jadi, dalil yang mengisbatkan kebenaran daripada surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 tadi ialah daripada surah Al-Anbiya ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadatta fasubhanallahi rabbil arsyi amma yasifun. Maksudnya, seandainya pada keduanya, yakni di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arash dari apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Anbiya ayat 22. Jadi, apa yang kita boleh tafsirkan daripada dalil yang saya baca tadi ialah, cuba kita bayangkan, kalau Allah ini tidak bersifat Maha Esa, Allah ini ada dua, ada tiga, tentu dunia ni hancur. Kerana cuba kita bayangkan macam satu kapal yang mempunyai dua nahkoda. Jadi kita nak ikut siapa? Nahkoda pertama atau nahkoda kedua? Begitu juga apa yang kita nak buktikan daripada surah Al-Anbiya ni. Jika Tuhan ada dua, Tuhan yang mana kita nak ikut? Tentulah kedua-duanya akan binasa kerana mungkin mereka akan saling bergaduh. Jadi sebab itulah Allah ini Maha Esa dan Allah ini tunggal. Allah hanyalah Tuhan kita sekalian makhluk. Jadi tiada siapa yang mampu menandingi Allah, Tuhan kita yang Maha Agung. Baiklah, seterusnya kita akan masuk topik yang kedua, iaitu topik sejarah aliran pemikiran akidah. Jadi saya akan menerangkan berdasarkan 3 zaman, iaitu yang pertama zaman Rasulullah SAW, yang kedua zaman sahabat, yang ketiga zaman Bani Umayyah. Jadi aliran pemikiran akidah pada zaman Rasulullah ni, umat Islam dan para sahabat, mereka menerima terus segala ajaran yang dibawa daripada Rasulullah. Jadi tiada perantara. Terus daripada Rasulullah mereka mendapat segala ajaran. Yang kedua, pada zaman Rasulullah ni, jika terdapat apa-apa persoalan atau apa-apa yang kita tak faham, mereka terus merujuk kepada Rasulullah untuk menerima penjelasan. Kalau macam kita sekarang ni, kalau ada apa-apa yang kita tak faham, kita perlu merujuk kepada orang alim lah yang lebih arif tentang bidang agama. Dan orang-orang alim tu pun akan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah juga. Jadi pada zaman Rasulullah ni, mereka terus, kalau ada apa-apa yang tak faham, terus merujuk kepada Rasulullah. Yang ketiga, para sahabat memahami dan menerima kandungan Al-Quran dan hadis berkaitan dengan akidah dan sifat-sifat Allah tanpa mempersoalkan makna di sebaliknya. Jadi pada zaman Rasulullah ni, para sahabat ni, mereka menerima segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah, segala apa yang diturunkan oleh Allah secara tanpa mempersoalkan maknanya. Maksudnya mereka ni terima apa yang diajar, mereka faham betul-betul apa yang diajar tentang akidah dan juga sifat-sifat Allah ni tanpa mereka persoalkan kenapa macam ni, kenapa macam tu macam ni. Jadi mereka ni akidah mereka sangatlah teguh. Dan pada zaman Rasulullah ni, persoalan akidah masih belum wujud kerana akidah umat Islam yang sangat teguh. Macam yang saya telah jelaskan sebelum tadi, pada zaman Rasulullah ni, mereka terus merujuk kepada Rasulullah atas apa-apa masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Jadi, mereka tak ada kekhilafan ataupun persoalan-persoalan yang tidak dijawab yang boleh menyebabkan akidah mereka ni goyah. Jadi disebabkan itu, pada zaman Rasulullah ni, akidah-akidah umat Islam sangatlah teguh dan akidah-akidah mereka adalah akidah yang benar dan tidak menyeleweng. Selepas zaman Rasulullah, mari kita menelusuri pula pada zaman sahabat.
Jadi pada zaman Khalifah awal, akidah umat Islam masih teguh seperti zaman Rasulullah. Namun selepas itu terbitlah beberapa golongan yang tidak bersependapat dan tidak bersefahaman. Jadi golongan-golongan yang muncul ialah antaranya ialah golongan yang berpendapat bahawa khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sepatutnya Ahlul Bait, dan yang paling layak pada pendapat mereka ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi golongan ini muncul pada akhir zaman pemerintahan Khalifah Uthman. Seterusnya, golongan yang kedua ialah golongan pengikut Saidina Ali bin Abi Talib yang berpaling tadah kerana tak puas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Jadi, kan tadi saya cerita tentang golongan yang mereka berpendapat bahawa Ahlul Bait yang perlu jadi khalifah. Jadi, golongan kedua ni ialah golongan yang asalnya merupakan golongan yang berpendapat bahawa Ahlul Bait perlu menjadi khalifah. Tapi golongan ni golongan yang keluar daripada golongan tu. Jadi muncullah menjadi golongan yang baru, iaitu pengikut Saidina Ali bin Abi Talib yang berpaling tadah kerana mereka tak puas hati dengan keputusan Majlis Tahkim yang berlaku. Dan yang ketiga, golongan yang muncul pada akhir zaman pemerintahan Khalifah Uthman ni ialah golongan yang bersifat neutral dan tidak terlibat dengan dua golongan yang saya telah jelaskan sebentar tadi. Jadi, lepas dah wujud yang pertama, golongan yang mengikut, yang menganggap Ahlul Bait ni lah yang paling layak untuk menjadi khalifah. Yang kedua, wujudnya pula golongan yang berpaling tadah daripada Sayyidina Ali. Dan yang ketiga, wujud pula golongan yang tidak mahu terlibat dengan dua golongan yang atas ni. Jadi mereka lebih bersifat neutral dan tidak bercampur dengan dua golongan yang sebelumnya. Jadi pada zaman sahabat tu, seperti kita tahu, seperti yang saya telah jelaskan tadi, dah wujud beberapa golongan yang tidak bersependapat dan bersefahaman. Jadi pada zaman Bani Umayyah ni pula, munculnya pelbagai mazhab dan pemikiran lain yang bertentangan dengan akidah sebenar. Pada zaman Bani Umayyah ni juga, wujud mazhab seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Jadi, hasil daripada golongan-golongan kecil pada zaman sahabat tadi, apabila telah beralih kepada zaman Bani Umayyah, golongan-golongan tersebut sudah berani bersuara dan mewujudkan mazhab sendiri seperti mazhab Syiah, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya tu. Jadi pada zaman Bani Umayyah ni, mazhab-mazhab Syiah, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya itu mula berkembang dan mula mendapat penyokong yang lebih ramai. Jadi mazhab-mazhab ni sebenarnya adalah mazhab yang bertentangan dengan akidah sebenar. Jadi pada zaman Bani Umayyah ni, wujudnya banyak mazhab-mazhab yang menyeleweng dan bersimpang daripada akidah yang sebenar. Seperti yang saya telah jelaskan, pada zaman Bani Umayyah kan telah wujudnya mazhab-mazhab hasil daripada kemunculan golongan-golongan pada zaman sahabat tu kan. Jadi pada zaman Bani Umayyah ni telah wujud banyak mazhab, sebagai contoh mazhab Syiah, Khawarij dan Murji'ah. Jadi saya akan cerita beberapa mazhab awal, iaitu mazhab Syiah, Khawarij, Murji'ah dari segi latar belakangnya dan bagaimana dia boleh muncul. Jadi yang pertama ialah mazhab Syiah. Syiah ni golongannya muncul setelah pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Okay, apa cerita tentang pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan ni? Okay, selepas pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan ni, seorang Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah telah memulakan gerakan merosakkan ajaran Islam dengan mengagung-agungkan Saidina Ali bin Abi Talib dan menghina para sahabat yang lain. Pada akhir kekhalifahan Uthman, terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Jadi, Syiah ni mereka menganggap Saidina Ali bin Abi Talib ini ialah
seorang khalifah yang perlu diikut dan disanjung, dan mereka menghukum para sahabat yang lain sebagai kafir. Jadi mereka ni terlalu mengikut Saidina Ali, dan mereka terlalu mengagung-agungkan Saidina Ali ni, sehingga kan sahabat-sahabat yang lain mereka hina. Mereka hukum sahabat-sahabat yang lain ni sebagai kafir. Jadi daripada sinilah wujudnya perpecahan di antara masyarakat yang menganggap Saidina Ali ni yang perlu diagungkan, dan juga golongan yang berada di akidah yang benar. Jadi di situlah wujudnya perpecahan. Okay, mazhab yang kedua ialah mazhab Khawarij. Okay, mazhab Khawarij ni dia muncul selepas Majlis Tahkim. Mereka berpendapat bahawa Majlis Tahkim tu adalah satu kesesatan. Mereka juga berpendapat bahawa khalifah tidak boleh ditentukan kepada keturunan Ali sahaja, tetapi dipilih dari seluruh umat Islam. Dan mazhab Khawarij ni berpecah kepada beberapa golongan seperti Azarika, Najdah, Safariyah, Ajarida, Abadiyah, Sa'alibah. Okey, jadi nak diringkaskan, mazhab Khawarij ni ialah pada mulanya mereka merupakan golongan yang menyokong Saidina Ali sebagai khalifah. Tapi selepas berlakunya Majlis Tahkim, mereka berpendapat bahawa khalifah ni bukan sahaja daripada keturunan Ali, tapi umat Islam selain daripada keturunan Ali pun berhak menjadi khalifah. Jadi disebabkan pertelingkahan yang berlaku di antara fahaman Syiah ni, mereka golongan-golongan yang tidak bersetuju dengan Majlis Tahkim ni, mereka keluar dan membentuk satu mazhab yang lain, iaitu mazhab Khawarij. Dan jadi dalam mazhab Khawarij ni juga, mereka juga berpecah kepada beberapa golongan seperti yang telah saya nyatakan tadi. Jadi masyarakat pengikut Khawarij ni berpendapat bahawa khalifah yang tidak adil perlu ditentang, dan mereka percaya bahawa orang yang melakukan dosa besar seperti maksiat adalah kafir. Yang seterusnya, mazhab Murji'ah. Okay, bagi mazhab Murji'ah ni, kaum Murji'ah ni mereka mempunyai kefahaman yang berbeza sedikit daripada mazhab Syiah dan Khawarij ni. Kaum Murji'ah ni mempunyai pandangan yang berbeza, iaitu orang Islam yang berbuat dosa besar tidak menjadikannya kafir. Ia tetap sebagai seorang mukmin. Golongan Murji'ah merupakan mereka yang tidak mahu menghukum seseorang itu kafir serta menyalahkan orang lain. Jadi, seperti mazhab Syiah dan Khawarij ni, mereka menghukum umat-umat Islam yang lain sebagai kafir. Kalau macam Khawarij, siapa yang buat dosa besar seperti maksiat, mereka hukum sebagai orang kafir. Bagi Syiah pula, mereka menghukum sahabat-sahabat Nabi ni adalah kafir. Pada Murji'ah pula, mereka golongan Murji'ah ni tak nak menghukum siapa-siapa sebagai kafir. Bila seseorang Islam itu mengucap syahadah, maka dia akan dikira sebagai seorang mukmin walaupun mereka melakukan dosa besar. Jadi bila seseorang Muslim tu melakukan dosa besar, mereka tak akan dihukum sebagai kafir dan mereka kekal sebagai seorang mukmin. Kaum Murji'ah ni juga berpendapat bahawa mereka menyerahkan segala keputusan penghakiman kepada Allah pada hari akhirat nanti. Jadi mereka tak mahu menghukum seseorang itu kafir ataupun menyalahkan orang lain. Senang cerita, mereka ni lebih bersifat neutral, sangat lain berbanding dengan Syiah dan Khawarij. Baiklah, itu sahaja penjelasan saya tentang metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah dan juga sejarah pemikiran akidah. Jadi saya harap daripada penjelasan saya ini sedikit sebanyak dapat membantu atau memberikan sedikit pemahaman kepada penonton sekalian. Jadi saya harap saya dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan juga kepada diri saya. Sekian sahaja daripada saya.
Amal Auni binti Azmi daripada unit PAI 2. Sekian, terima kasih. Syukran jazilan, maaf di atas kekurangan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih semua kerana sudi mendengar.